Isu Rohingya juga terus mendapat tumpuan pada Perhimpunan Agong UMNO 2016 yang melabuhkan tirainya hari ini. Laporannya bersama Margaret Gambong di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Margaret, teruskan. Untuk perkembangan dari PWTC untuk hari yang terakhir Perhimpunan Agong UMNO 2016 ini, kami mulakan dengan perkembangan berikut. Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mengesahkan akan tetap menghadiri Himpunan Solidariti Ummah untuk Rohingya di Ibu Negara esok sebagai Presiden UMNO. Dalam ucapan penggulungan perbahasan usul di akhir Perhimpunan Agong UMNO 2016, beliau mengecam sekeras-kerasnya perbuatan penghapusan kaum itu sebagaimana yang dilaporkan berlaku di Myanmar. Himpunan Solidariti itu katanya bukan bertujuan untuk mencampuri urusan dalaman Myanmar sebagaimana kenyataan pejabat Presiden Myanmar. Sebaliknya, ia bagi mempertahankan nilai kemanusiaan. InsyaAllah hari esok Najib Razak Presiden UMNO akan hadir dan saya tidak akan berganjak seinci pun kerana bukan Najib Razak yang hadir. Najib Razak mewakili 3 juta ahli UMNO. Menurut Datuk Seri Najib, pendirian meminta Myanmar mengubah sikap dan memperbetul keadaan di wilayah Rakhine adalah pendirian sebenar UMNO. Dalam sidang medianya, Datuk Seri Najib mengulas lanjut mengenai isu etnik Rohingya. Katanya, Malaysia sebagai negara jiran yang prihatin terhadap akan terpaksa bertindak kerana penindasan kerajaan Myanmar terhadap masyarakat Rohingya itu melangkaui nilai-nilai sejagat yang tidak boleh diterima. Kita sebagai sebuah komuniti ASEAN ni, kita mendukung universal values. Human rights itu sebahagian daripada Charter ASEAN. Betul kita tak boleh campur tangan dalam urusan dalaman mana-mana negara, tetapi kalau dia bertentangan dengan Charter ASEAN dan sebab kejadian yang berlaku di sana tu melimpah ruah kepada negara kita, pada Indonesia, beribu-ribu, puluhan ribu manusia yang mungkin ratusan ribu lagi menunggu. Kalau angkara ni, kalau penginayaan ni berterusan, tentu sekali ini kan jadi masalah both people on a massive scale yang tak boleh tidak, kita kena bertindak sekarang sebelum dia terlambat. Jadi inilah sebab tu kita mengambil pendirian yang tegas dan rakyat Malaysia ni rata-rata mahu kerajaan ambil tindakan yang tegas dalam hal ni. Ini bukan bererti kita tak hormat apa yang urusan kedaulatan Myanmar dah, tetapi ini dah melangkau soal kedaulatan. Ini sudah menyentuh soal universality. Bila manusia dizalimi dengan begitu dahsyat sekali, maka Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak dalam ucapan penggulungan menyifatkan Perhimpunan Agong UMNO 2016 adalah persidangan terbaiknya kerana mempunyai barisan kepimpinan yang serasi dengannya. Beliau menegaskan barisan kepimpinan tertinggi UMNO kini adalah padu, kukuh pendiriannya, walak atau sedia dan juga komited. Presiden UMNO mengajak ahli UMNO mengetepikan dahulu soal pemilihan parti dan memberi tumpuan kepada PRU 14 dan semua pemimpin diminta fokus kepada hala tuju sebenar untuk memastikan BN menang bergaya. Datuk Seri Najib mendapati sudah ada pihak yang bermain tali halus dengan menunjukkan sokongan mereka kepada individu tertentu. Walaupun beliau menyifatkannya sebagai normal, namun Datuk Seri Najib meminta ahli-ahli UMNO tidak hilang fokus. Fokus kita mestilah pastikan parti keramat kita ini berjaya dengan gayanya. Boleh tuan-tuan? Boleh. Apa tak boleh? Boleh. Kita dah menang, kan? Okay. Menang di Sarawak, menang di Sungai Besar, menang di Kuala Kangsar, menang di 20 IPTA. Semua pimpinan mahasiswa hari ini bersama dengan kita. Terima kasih pada pemimpin mahasiswa.
Memulakan ucapan penggulungannya, Datuk Seri Najib Tun Razak turut memperkenalkan satu persatu barisan tentera tertingginya yang akan mengemudi jentera PRU 14. Menyentuh isu ekonomi, Malaysia boleh mencapai taraf 3 trilion ekonomi dalam masa 7 atau 8 tahun sekiranya semua projek besar yang dirancang dilaksana dengan sempurna dan ekonomi negara tumbuh pada kadar 5% setahun. Ketika ini, ekonomi Malaysia sudah mencapai 1.3 trilion ringgit dan pelbagai projek disusun bagi membolehkan ia meningkat kepada 2 trilion ringgit. Projek yang sedang disusun atur itu termasuk kereta api laju, HSR, MRT, LRT, ECR, Penbonyo, projek pengerang, Bandar Malaysia dan Vision Valley. Projek tersebut bukan sahaja boleh merangsang pertumbuhan ekonomi, malah memberikan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada rakyat termasuk orang Melayu dan Bumi Putra. Kalau kita kumpulkan semuanya ini, bila terlaksana, dalam tempoh 7-8 tahun akan datang, tidak mustahil Malaysia boleh menjadi a 2 trilion ringgit ekonomi. Apabila menjadi negara 2 trilion ringgit, hasil Malaysia akan meningkat kepada 20 bilion ringgit. Menurut Datuk Seri Najib, sebagai pemimpin negara, beliau berazam menjadikan Malaysia sebagai first great nation dan berada dalam kalangan 20 negara termaju di dunia. Bagaimanapun dalam menerajui negara ke arah itu, beliau akan terus memperjuang nasib orang Melayu. Ini termasuk menaikkan martabat peniaga Melayu dengan tidak lagi tertumpu berniaga di lorong-lorong. Buat permulaan fasa pertama projek MRT yang akan Perdana Menteri lancarkan bulan ini akan mensyaratkan tidak kurang 50% ruang niaganya dimiliki peniaga Bumi Putra. Saya nak beri surat ni pada setiap seorang retailer dengan tangan saya sendiri. Saya nak tengok muka-muka ni. Sebab apa? Saya tak nak Global Melayu ni berniaga di lorong, tepi-tepi lorong, arkid. Tak ada, kita tak main arkid lagi dah. Kita nak orang Melayu berniaga di tengah-tengah perniagaan moden dan hebat. Inilah orang Melayu akan maju. Sementara itu, bait-bait sajak yang dibaca Presiden jelas memberi kesan mendalam serta berjaya mengajak seluruh anggota untuk menghayati perjuangan dan cabaran yang perlu diharungi parti. Demi ummah kekal cemerlang, ayolah kita rapatkan saf dan berpadu teguh. Demi UMNO, demi Islam, demi Malaysia. Walau 1000 aran melintang, walau 1,000,000 dugaan mendatang, jalan yang sukar kita rempuhi jua. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup barisan! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pahlawan Islam Tariq bin Ziyad dan Sri Kandi Melayu Tun Fatimah dijadikan inspirasi dalam mempertahankan UMNO, walak dan kesetiaan anggota UMNO yang tidak berbelah bahagi terhadap Presiden UMNO disahirkan dengan ikhlas. Naib Presiden UMNO yang menjalankan tugas timbalan Presiden, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapan penggulungnya lantang meminta ahli parti terus memberi sokongan kepada Presiden UMNO yang dipilih secara demokrasi. Walak kita tidak berbelah bagi. Walak kita walak yang ikhlas. Kita bukan barak. Kita bangun beramai-ramai untuk memberikan kewalakan kita sepenuhnya kepada Yang Amat Berhormat Presiden parti kita. Tepukan yang lebih bergemuruh untuk Presiden parti kita. Hidup Najib! Hidup Najib! Hidup Najib!
Ditambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, semangat keris yang tidak akan mudah tergugat oleh apa jua keadaan perlu terus membara dalam diri orang Melayu dan Bumi Putra. Kita berikan dukungan, semangat keris yang ada pada kita, semangat untuk memberikan terus semangat kepada Yang Amat Berhormat Presiden kita. Kita bersama-sama memberikan semangat wajah kepada Presiden kita. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Timbalan Perdana Menteri hari ini mengumumkan penubuhan pasukan bertindak khas bagi mencari segala maklumat sehingga ke akar umbik berkaitan pertubuhan ditaja dana asing. Pasukan tersebut dianggotai Polis Diraja Malaysia, Jabatan Peguam Negara, Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tindakan-tindakan bukan saja telah dijalankan sebagaimana yang saudara-saudari ketahui, tetapi dalam waktu yang terdekat jangan salahkan kerajaan, tetapi mana-mana yang melakukan kesalahan, tunggu tindakan yang akan dilakukan oleh pihak berkuasa. Kita harus memberikan sanjungan kita kepada pihak Polis Diraja Malaysia yang telah melakukan tindakan secara profesional. Terima kasih kepada polis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Persidangan Agung UMNO kali ini dianggap satu perhimpunan yang amat berbeza. Ini kerana perhimpunan kali ini dipenuhi nilai kemesraan kerana ia dihadiri oleh mereka yang telah membuat pilihan untuk terus setia kepada UMNO. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh mereka berjaya membawa UMNO keluar dari bibit perpecahan. Walau kelak aku dituduh sebagai pengampu atau dikutuk kerana kesetiaan yang melulu, biarkanlah. Kuharap menjelang tahun 2020, bila bangsaku berpecah belah, mereka akan menyedari bahawa tuah bukan menentang jebat, tetapi menentang penderhakaan dan perebutan kuasa. Beliau juga mengajak UMNO agar tetap menyokong anggota prajurit yang bertanggungjawab menjaga kedaulatan negara dengan menghulurkan sumbangan buat tabung pahlawan. Perwakilan turut diminta menzahirkan kesetiaan sepenuhnya kepada parti dan kepimpinan. Pada hari ini juga, marilah kita memberikan sepenuh komitmen dan kerjasama kepada pemimpin yang telah diberikan mandat untuk membantu Presiden dengan menjalankan tugas timbalan Presiden, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Jangan lagi ada persoalan. Gendang telah pun dipilu. Palu. Semboyan telah pun dibunyikan. Kita berilah sepenuh komitmen, taat dan setia. Kita laksanakan arahan kepimpinan. Kita pastikan gelombang yang kita wujudkan hari ini pada masa PRU ke-14 telah pun menjadi satu tsunami untuk memastikan kemenangan kita. Sementara itu, wanita UMNO berjanji akan sentiasa setia bersama Presiden Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dalam menghadapi cabaran politik semasa yang melanda negara. Dan jika diperuntukkan 30% kerusi pada PRU ke-14 seperti yang diminta, wanita UMNO akan mempersiapkan diri sepenuhnya dan menyahut segala cabaran. Pantang berundur. Kami bukan pengecut atau bacul. Biar beribu musuh meluru, usahakan berundur sampai mati kami berkubur. Kami benam dan tentang petualang negara. Wanita, ibu terbaik bangsa. Sekali kami langkah ke medan perang, sampai akhir nyawa kami berjuang. Dimanapun kami berada,
Dan bagi menghalang pengkhianat politik negara daripada terus bersekongkol dengan orang asing yang cuba menggulingkan kerajaan yang dipilih secara demokrasi, wanita UMNO menggesa supaya penggubalan Akta Sumbangan dan Perbelanjaan Politik PDEA disegerakan. Wanita menggesa agar pengubalan Akta Sumbangan dan Perbelanjaan Politik atau PDEA disegerakan supaya petualang-petualang yang bersekongkol dengan anasir-anasir dari luar negara yang mahu menggulingkan kerajaan yang dipilih secara demokrasi oleh kita rakyat Malaysia disiasat, diheret dan dihadapkan ke muka keadilan secepat mungkin. Tan Sri Syarizat juga berikrar wanita UMNO akan berusaha menjadi benteng negara daripada campur tangan asing terutama dalam hal berkaitan politik dan pentadbiran negara. Prinsip wala atau ketaatan yang diamalkan terhadap pemimpin serta institusi kepimpinan UMNO bukanlah amalan membuta tuli. Jika wanita dengan semangat Sri Kandi Melayu Tun Fatimah, 600,000 ahli pemuda UMNO mahu menjadi seperti pahlawan Islam Tariq bin Ziyad dalam mempertahankan pihak yang cuba menjatuhkan negara dan institusi Presiden. Jika Tariq Ibn Zaid yang Datuk Seri mahukan, jika Tariq Ibn Ziyad yang Datuk Seri mahukan, maka dalam pemuda bukan hanya seorang Tariq Ibn Ziyad, tetapi 600,000 Tariq Ibn Ziyad akan bersama dengan Datuk Seri. Di belakang kita api marak menggunung. Di depan kita lautan musuh pengkhianat bangsa. Kita tiada pilihan lagi. Ke belakang kita gagal, ke depan kita berjuang dan menang. We win or we die. No retreat, no surrender. Walau tinggi gunung didaki, walau gelora badai melanda, walau belukar penuh berduri, walau api marak menyala, namun selagi hayat di kandung badan, selagi darah merah mengalir, selagi ada nafas dihela, patah sayap bertongkat baru, pemuda patut baru ke depan. Dalam ucapan penggulungan, Khairi menegaskan konsep wala ada disebut dalam Al-Quran yang menyeru umat Islam taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri atau pemimpin selagi pemimpin itu tidak melakukan perkara di luar batasan. Di dalam Dewan ini saya ingin tanya kepada tuan-tuan puan-puan semua. Apakah Presiden kita seorang pemimpin yang telah melampaui batas? Apakah Presiden kita minta kita buat perkara yang dilarang oleh agama Islam? Saya nak ceritakan kepada Presiden. Sementara itu, Ketua Puteri UMNO Datuk Mas Ermiati Samsudin dalam ucapan penggulungan pula mengingatkan perwakilan bahawa UMNO kini tiada pilihan selain mempertahankan kemenangan bagi meneruskan kelestarian negara bangsa yang diwarisi sejak turun-temurun. Tegas beliau, Puteri juga akan meneruskan agenda memastikan kemenangan parti pada PRU yang akan datang walaupun terpaksa mengharungi pelbagai cabaran dan rintangan dari dalam maupun luar parti. Walaupun berlaku pertembungan antara harapan, kesetiaan dan penderhakaan. Walaupun ada yang cuba berpaling tadah, walaupun ada ugut-mengugut, ada juga yang merajuk tidak kurang juga yang sabotaj. Kami pilih untuk terus setia. Memetik bunga di siang hari, bunga dipetik untuk Cik Siti. Walaupun onak ranjau berduri, ku perjuangkan puteri demi parti. Sementara itu, Puteri UMNO menyuarakan komitmen untuk terus merealisasikan usaha menjayakan TN50 bersama-sama dengan pergerakan pemuda. Dan semua ahli pastinya dalam menjadikan UMNO sebagai penggerak transformasi nasional, Presiden meletakkan harapan yang begitu tinggi buat kami anak-anak muda di dalam UMNO. InsyaAllah, kami Barisan Kepimpinan Pergerakan Puteri akan bersama dengan Yang Berhormat KJ merealisasikan segala bentuk impian TN50 agar satu kejayaan yang akan...
Barisan Kepimpinan UMNO serta pihak akar umbi sependapat langkah segera kini ialah untuk terus memperkuatkan jentera parti bagi menghadapi pilihan raya umum ke-14 dengan penuh yakin dan bersemangat. Saya boleh simpulkan bahawa semangat UMNO pada hari ini sangat tinggi. Telah pun ditiupkan semangat yang luar biasa oleh Presiden dalam ucapan penggulungannya dan kita tidak akan toleh ke belakang. Fokus dan segala hala tuju parti daripada sekarang adalah persiapan untuk pilihan raya akan datang. Yang saya rasa paling merancangkan kepada kita semua kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri bermula dengan isu kemanusiaan. Maka bermakna pemimpin kita adalah seorang pemimpin yang bukan hanya di peringkat kita tetapi juga peringkat internasional. Jadi apabila dia bermula dengan kemanusiaan, ia memberi satu makna bahawa kalau negara luar pun kita ambil kira, ini kan pula rakyat yang ada dalam negara kita. Yang Amat Berhormat Presiden telah menekankan bahawa kita perlu melakukan kesiapsiagaan daripada sekarang dan dari segi komitmen yang telah diberikan oleh pembahas kita adalah jelas bahawa kebanyakan pembahas dan juga perwakilan yang datang pada hari ini mereka telah memberikan komitmen yang teramat tinggi terhadap ucapan dasar yang Presiden tadi. Jadi kita selaku ahli UMNO kita akan terus menyokong kepimpinan Presiden dan juga kepimpinan yang ada sekarang ini. Parti UMNO ini telah selesai masalah dalaman dan bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya. Dan sekarang dengan keadaan tenang dan fokus Presiden Parti yang dapat menerangkan hala tuju yang mana nak membantu ekonomi dan orang muda dan berbagai pelaksanaan yang akan dilaksanakan tanpa ada gangguan. Penggulungan hari ini digulung dengan sangat baik. Antara intipati yang perlu dilakukan oleh mahasiswa pada hari ini, pertamanya kita perlu bersinergi, kita perlu bersatu antara sama mahasiswa pada hari ini. Kerana yang ditekankan dalam penggulungan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib, Perdana Menteri kita, bahawa hari ini perkara yang paling penting adalah untuk kita bersatu dan bersama dalam membawa agenda perpaduan dan agenda ummah. Berakhir sudah Perhimpunan Agung UMNO 2016, celoteh yang menggamatkan Dewan, gurauan, sindiran, bermadah, malah ada yang demam dan hilang suara namun tetap bersemangat menyuarakan keluhan rakyat mewarnai perbahasan untuk hari terakhir pada hari ini. Kita saksikan sebahagian perbahasan. Dari Rambau pergi ke kota, boleh bek nyamuk ke Bukit Putih. Dah lama kita tak jumpa. Ramai yang gomok dan yang kuih. Tu syukur makna tanda cukup makan. Sahabat saya sebut pasal sedekah. Tadi yang Melaka sebut. Sedekah lah. Ini hari Jumaat datang pun. La ilah Allah. Lalu tabung lalap. Yang seorang tu lagi nak. Lalu tabung senyum. Senyum tu sedekah kepala otak itu. Tabung. Tabung tu nak duit. Tak nak kau yang senyum nak. Kan? Dia orang kita dipandai. Apa hukum judi? Haram. Arak haram. Judi haram. Zina haram. Isap rokok. Sebenarnya ada perbezaan pandangan di sana. Automatik jawapan. Satu penuh saya heran dengan PM ni. Dengan Presiden kita. Orang balon dia macam-macam tu. Dia macam tu. Handal. Kalau kita tak tahulah kojab merah, kojab hijau, kojab apa tu. Kan? Tapi dia handal lah. Tapi saya tak ada apa-apa tu. Tak puji tu lah. Tapi tak ada tu lah kan. Maka kalau Datuk Seri Presiden memetik kata-kata Nordin Ahmad, saya ambil dialog Nordin Ahmad dalam satu filem tu. Ku sangkakan nanas atas permata. Rupanya durian tajam berduri. Kusangkakan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Biar kita teguhkan keimanan kita. Nah, RM50. Jangan rasuah saya. 100. Jangan cabar saya. 500. Awak dah melampau. 700. Awak ini dah mula menguji kesabaran saya. 1,000. Jangan cakap kuat-kuat. 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 1,000. Jangan c
Benda ni yang nak kena buang ni. Ni Mahaban berjanji ni pun satu. Ni budak-budak puteri. Masuklah. Kau bagi wanita yang masuk. Yang dah goyeh-goyeh tu datang. Tak, bukan wanita UMNO. Dia tempat lain. Kalau puteri, semangatlah sikit. Marhaban ya marhaban. Semangat. Ni tu. Marhaban ya marhaban. Jangankan orang lelaki, presiden pun lagi buat kemah. Kita lihat bagaimana ada di antara pemimpin kita minum air, insya-Allah. Kita lihat baru-baru ini kita telah pun melahirkan terima kasih Chief KJ memberi semangat dan juga air pada saya. Minum dulu. Terima kasih Chief. Baik, laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung Perhimpunan Agung UMNO 2016 dan seluruh warga kerja berita RTM di PWTC mengharapkan pertemuan semula pada tahun hadapan. Dan sebelum berpisah, kita saksikan rakaman detik-detik menarik sepanjang perkampungan kami 5 hari di sini. Untuk itu, sekian saja. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.